Hello, Assalamualaikum semua. Apa khabar? Okay, jadi hari ni cikgu nak kongsikan dengan semua satu teknik yang membantu ramai pelajar untuk menulis pendahuluan dan juga penutupan. Maklumlah, bila sebut pendahuluan ni, mula-mula kita buat karangan tu kebanyakannya pelajar bila tak ada teknik, dia blur. Blur dan banyak buang masa. Jadi sekarang cikgu akan kongsikan teknik menulis pendahuluan dulu. Namanya ialah teknik isu 3P. Apa itu isu 3P? Saksikan video ini. Seperti yang semua dapat lihat, isu 3P ini merupakan teknik akronim yang membantu pelajar untuk menulis pendahuluan. Okey. Isu 3P ini seperti yang semua boleh lihat di skrin. Okey, IS itu merupakan isu semasa, HU merupakan huraian, manakala 3P mula dengan persoalan, peribahasa dan juga penegasan tajuk. Jadi sekarang ni cikgu akan kongsikanlah maklumat berlebih dalam berkenaan dengan isu 3P. Okey, isu semasa. Okey, semua boleh lihat di slide. Okey, nyatakan isu semasa atau apa sahaja pengetahuan murid mengenai topik karangan yang akan dibincangkan. Okey, jangan lupa penanda wacana misalnya pada era globalisasi ini. Okey, kebanyakan pelajar lupa nak tulis penanda wacana pada bahagian pendahuluan. Misalnya kita boleh guna pada era globalisasi, dasawarsa, marca pada dan sebagainya. Okey, untuk penanda wacana boleh tengoklah video cikgu yang lain cikgu ada buat untuk penanda wacana. Kali ni cikgu nak fokus kepada kamu semua berkenaan dengan menulis pendahuluan. Okey, isu semasa. Maknanya untuk tulis isu semasa ni contoh tajuknya waktu tu kamu nulis tu COVID contoh sekarang. Kita just nyatakan secara umum. Okay, nyatakan secara umum mengenai isu COVID bagaimana. Okay, itu untuk isu semasa. Seterusnya huraian. Huraikan lebih jelas isu atau topik tersebut dengan mengemukakan 2 atau 3 contoh statistik keratan akhbar. Okey, maknanya sekarang ni pelajar kena hurai, okey, sekurang-kurangnya 2, sebaiknya 3. Okay, ni untuk karangan bahagian B sebab bahagian B kita nak banyak batah perkataan kan. Kalau untuk bahagian A, satu huraian pun dah memadai. Okey, jadi saya sambung semula. Untuk huraian kita boleh gunakan contoh ataupun statistik. Statistik ni kalau boleh ingatlah. Yang paling mudah kita boleh gunakan keratan akhbar. Contohnya okey, kita dapat lihat di berita harian ataupun utusan apa lagi surat khabar. Okey, pelajar-pelajar boleh tulis di surat khabar tersebut contohnya menyatakan yang kes makin meningkat atau menyatakan yang rakyat sekarang ni kena PKP dan sebagainya. Okey, contoh kita blur surat khabar pun tak boleh nak buat, statistik pun tak dapat nak buat. Paling mudah gunakan teknik soalan. Yang ni sangat senang. Teknik soalan ni maksudnya kita tanya diri, apa, mengapa, bagaimana, siapa, di mana. Contoh, saya balik kepada topik tadi. Contoh, COVID tadi. Contohnya apa? Apa itu COVID? Virus apa itu? Mengapa? Mengapa COVID ni berlaku? Mengapa dia boleh menular? Okey, contoh. Apa lagi? Bagaimana? Okey, bagaimana COVID ni berlaku? Jadi di situ, pelajar gunakan teknik soalan. Okey, soal diri tu. Kemudian boleh tulis dalam huraian. Okey, lepas huraian persoalan. Yang ni sangat mudah. Okey, persoalan ni just kita hanya perlu letak contohnya persoalannya. Contoh soalan tu langkah-langkah menangani COVID contoh. Persoalannya yang paling mudah apakah langkah untuk kita menangani COVID? Ataupun persoalannya bagaimanakah cara untuk kita menangani COVID? Bergantung kepada kehendak soalan. Okey, lepas persoalan peribahasa. Okey, peribahasa ni ramai yang ingat peribahasa tu hanya sekadar kita boleh letak. Okay, memang betul ibarat umpama bak seperti laksana dan sekian-sekian. Tetapi untuk bahagian peribahasa sebenarnya kita juga digalakkan untuk letakkan cogan kata, kata-kata tokoh, apa lagi. Dan orang kata perkara yang selain daripada peribahasa yang apa yang terlintas. Okay, even motor pun boleh letak. Maknanya sekarang ni jangan sempitkan pemikiran kita. Okay, untuk bahagian peribahasa ni juga dia boleh diletakkan di mana-mana. Tak semestinya lepas persoalan ataupun sebelum penegasan. Boleh letak mana-mana. Contohnya nak letak peribahasa di bahagian huraian pun boleh. Tak ada masalah. Okey. Dan yang terakhir iaitu penegasan tajuk. Okey. Ulang sahaja kata kunci atau kehendak soalan. Okey, contoh soalan tadi saya cakap tadi kan. Langkah-langkah menangani COVID. So just tulis saja. Okey. Tegasnya terdapat beberapa langkah menangani COVID. Itu yang paling mudah lah. Kalau nak ayat sedap sikit, kita boleh letak contohnya, mari fokuskan lensa perbincangan kita mengenai langkah-langkah menangani COVID. Okay, ini yang saya bagi tahu ni untuk yang asas, bukannya yang ayat bombastik. Yang asas dahulu. Sebab maklumlah kita kena kuasai dulu teknik pendahuluan ni. Okay, jadi saya harap semua jelas berkenaan dengan ni. Jadi saya akan tunjukkanlah satu contoh karangan. Okay.
Contoh karangan ni, langkah-langkah menangani pemanasan global. Okey, kalau perasan saya buat warna yang berbeza dan menunjukkan yang berbeza lah. Contohnya yang pertama ni, apa tadi mula? Isu 3P. Jadi isu tu apa IS? Isu semasa. Bagus. Okey. Jadi isu semasa contoh yang saya buat. Okey, jangan lupa penanda wacana. Pada era globalisasi ini, keadaan cuaca di seluruh dunia sentiasa berubah dan tidak menentu. Okay, itu contohlah isu semasa. Kita letakkan saja secara umum. Okay, kemudian fenomena seperti banjir dan kemarau kian melanda di seluruh dunia. Okay, cukup. Okay, seterusnya kita huraikan isu semasa tersebut. Kemelut ni maksud dia masalah. Masalah ini berlaku disebabkan oleh fenomena pemanasan global. Okay, pemanasan global berlaku apabila suhu bumi meningkat dengan mendadak akibat penipisan lapisan ozon. Okay, maknanya sekarang ni di sini ada dua huraian. Okay, cukup kata apa? Isu 3P. So lepas tu 3P. P yang pertama apa? Persoalan. Okay, jadi persoalannya, okay, bagaimanakah cara bagi mengelakkan daripada pemanasan global ini terus berlaku? Ataupun nak lebih mudah, persoalannya apakah langkah-langkah yang boleh diambil bagi menangani pemanasan global? Mudah bukan? Okay, kemudian lepas tu kita boleh letaklah peribahasa. Okay, pepatah Melayu ada menyebut mencegah lebih baik daripada mengingati, dan P yang terakhir ialah penegasan tajuk. Okay, tegasnya mari kita fokuskan lensa perbincangan mengenai langkah-langkah menangani pemanasan global. Nampak? Sebenarnya mudah saja tulis pendahuluan. Okay, yang penting kita kena ada teknik. Kalau tanya cikgu lah, pada cikgu tak kisah. Kamu semua nak guna teknik apa? Tak kisah. Yang penting dalam pendahuluan mesti kita nyatakan isu semasa, kita huraikan sikit, kemudian seelok-eloknya letaklah peribahasa. Maklumlah untuk dapatkan markah bahasa yang lebih menarik. Dan yang terakhir sekali kita, kalau saya wajibkan letakkan penegasan tajuk. Kenapa kena letak penegasan tajuk? Sebab supaya kita fokus. Kadang-kadang murid dah tahu dah soalan contohnya macam ni, langkah-langkah menangani pemanasan global, tiba-tiba dekat pendahuluan ni cerita yang lain-lain. Maknanya sebab tu penting untuk kita buat penegasan tajuk. Okey. Jadi sekian saja video cikgu. Jika ada soalan boleh tanya di ruangan komen. Kita jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum.